Kerang grade A ini dia punya habitat semula jadi lebih banyak di perairan Sabah lah. Kalau yang saiz 15 biji per kilo tu dia dalam besar dalam lebih kurang separuh tapak tangan kita ni. Ada 300 kilo satu hari, ada 200 kilo satu hari. Kadang-kadang dia order mau 500 kilo. Kita akan pastikan benda ni fresh, segar bila sampai di pengguna. Pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu. Kawasan pantai terkenal di negeri Terengganu yang menjadi destinasi popular para pengunjung. Sebuah gerai menyediakan menu unik, menjadi tarikan bagi mereka yang mencari kelainan cita rasa masakan. Kerang gergasi atau kerang gasi, hidangan makanan laut istimewa yang disediakan di gerai Penyu Corner ini. Ia hasil idea pemilik gerai, Rohana Omar, 50 tahun, yang juga mahu menyajikan juadah berbeza meskipun ICT atau ikan celup tepung lebih popular di Kuala Terengganu. Biasa kita makan kat kedai-kedai tu kita jumpa yang kecil-kecil je kan. Jadi saya timbul idea nak buat kerang besar ni. Kalau kita suka makan, mesti ada orang lain suka juga makan kerang besar. Saya berniaga ni, saya tak suka buat benda yang sama. Jadi kalau sebut kerang ni, mana-mana peniaga pun dah banyak buat kerang bakar, kerang rebus. Dan saya cuba buat kerang tapi lain dari yang lain. Kita cuba cari kerang besar. Kerang yang walaupun benda tu sukar nak dapat, tapi kita akan usahakan untuk dapatkan kerang besar mana orang lain tak ada buat lagi. Kita cuba cari untuk buat kerang. Alhamdulillah, sekarang dah hampir 6 tahun kita mengusahakan kerang bakar gergasi ni. Dia bukan kerang yang dipelihara, bukan. Dia kerang liar. Menurut Rohana, saiz kerang yang dihidangkan pernah mencecah saiz 20 cm, menjadikan ia antara kerang terbesar pernah dijual di sini. Namun pada mulanya bekalan berterusan kerang gergasi agak sukar diperolehi. Kita pergi sampai ke Kelang, Perak, Johor, Kelantan pun okey. Kita pergi. Memang rata-rata dia orang tak sanggup nak bekalkan kita kerang besar yang saiz yang kita nak ni. Pasal benda ni payah nak dapat di Semenanjung. Sehinggalah saya jumpa satu pembekal ni di Sabah. Lahad Datu, bandar keempat terbesar di Sabah. Lokasi strategiknya sebagai titik paling timur negara menjadikan ia antara pusat ekonomi penting di negeri di bawah bayu ini. Lahad Datu yang juga mencatat antara sejarah hitam negara turut menyimpan pelbagai hasil khazanah laut. Di sebuah perkampungan kira-kira 30 km dari bandar Lahad Datu. Rata-rata penduduk di sini ialah nelayan. Dengan mencari hasil hidupan marin di lautan silam pantai timur Sabah. Kumpul di sana, saya ambil order nanti. Kamu kumpul berapa orang ada di bawah sekarang? Mungkin di situ ada 10 orang. Okey, 10 orang. Nanti kumpul-kumpul semua ada orang di sana. Ambil tu kerang. Melihat peluang pendapatan yang boleh diterokai di perairan laut silam ini, Nawati Maming, 42 tahun, mencuba nasibnya sebagai pembekal kerang di Lahad Datu. Biarpun menetap di Sandakan, Nawati sanggup berulang-alik ke Lahad Datu bagi mendapatkan bekalan kerang setiap kali ada permintaan dari pelanggan yang kebanyakannya datang dari Semenanjung Malaysia. Nawati berkenalan dengan penduduk tempatan di sini sejak 2 tahun lalu dan menjalin kerjasama dengan komuniti nelayan di sini yang mencari pelbagai spesies lautan untuk kelangsungan hidup. Niat asal sebenarnya memang untuk jana pendapatan untuk diri sendiri dan untuk nelayan. Sebelum ni nelayan jual secara kecil-kecilan dan bila saya masuk mereka boleh menjual dengan kuantiti yang lebih banyak. Kami boleh jual keluar, permintaan daripada Semenanjung sangat tinggi dan bekalan di sini ada. Senang untuk dapatkan, nelayan pun di sini ada ramai. Secara tidak langsung mereka ada peluang untuk menjana pendapatan.
Pendapatan nelayan bergantung secara langsung kepada permintaan pembeli. Berusia 50 tahun, Zulfitri Juma berpengalaman lebih 20 tahun sebagai nelayan di perairan Lahad Datu ini. Bermula sebagai penangkap ketam, dia cukup arif dengan selok-belok keadaan sungai dan laut di sini. Bagi Zulfitri, kehidupan sebagai nelayan ada pasang dan surutnya. Lokasi mengutip kerang kali ini terletak kira-kira 200 meter dari kawasan Paya Bakau yang mempunyai dasar pantai berjenis selut halus. Ada 300 kilo satu hari, ada 200 kilo satu hari. Yang pertama-tama sekali memang banyak lah. Kadang-kadang dia order mau 500 kilo. Kadang-kadang alhamdulillah kami dapat. Tapi ramai-ramai, mungkin ada mau 10 orang lebih. Kami pergi satu kali sama ranta. Ada yang dapat 50 kilo seorang, ada yang 30 kilo, ada yang lebih daripada itu. Tapi masing-masing punya pendapatan lah. Aktiviti menambayangan atau mencari kerang dalam dialek Sulu Bajau ini biasanya dilakukan sejak awal pagi, sewaktu air belum pasang penuh, lazimnya sehingga 2 meter. Ia memerlukan kerjasama nelayan yang ramai kerana proses mencari ini mengambil masa yang lama dan mungkin berhari-hari. Koloni kerang dara atau spesies Anadara granusa hidup subur di pantai timur Sabah kerana lokasinya yang terlindung dari ombak laut yang kuat. Nelayan saya di sini, bila ada order sejak, dorang tidak akan berlengah, dorang akan memberi kerjasama sepenuhnya. Kecualilah faktor yang tidak dapat dielakkan, contoh cuaca, air pasang memang tidak bolehlah turun untuk ambil kerang. Tapi kalau tiada halangan, memang dorang akan memberi kerjasama sepenuhnya lah. Mau kata mencukupi memang tidaklah, sebab benda ni kita bukan pelihara, benda ni hidup secara liar. Bila permintaan tinggi, memang kami tidak dapat untuk penuhi permintaan daripada luar. Memang permintaan tinggi hari-hari. Benda ni diambil masa untuk membesar. Nelayan pun kadang-kadang ikut musim. Bila musim kerang tu ada, memang akan adalah hasil tangkapan. Tapi ada setengah-setengah musim tu dorang tidak dapat kutip banyak. Bulan Ogos ni kalau gini dia kurang sedikit. Dia belum ada musim lagi lah. Tapi adalah. Ada mungkin gitu, ada tak berapa banyak. Kadang-kadang kalau macam dia ada musim, dia kami dapat macam 200 kilo lah. Mau 6 jam begitu kami pergi ambil. Mulai surut sampai dalam kami ambil. Parasnya lah waktu boleh ambil lagi. Bila kami dapat anak-anak kerang ni, kita tak boleh ambil macam kecil macam ni. Ini kita kena lepas balik lah. Tak boleh. Dia besar, dia boleh jadi banyak juga kan. Kerang grade A ni dia punya habitat semula jadi lebih banyak di perairan Sabah lah. Dia akan lebih banyak pada musim kuat angin ataupun musim utara dan selatan lah. Kerang-kerang ni akan dihanyutkan ke tepi bakau, di situlah dia akan sempat proses membesar lah yang akan diikuti pada masa akan datang. Anggarkan usia grade A dalam 6 hingga ke 8 bulan. Kalau grade B lebih kurang dalam 5 hingga 6 bulan. Grade C tempoh pembesarannya lebih kurang dalam 3-4 bulan.